الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini Allah panjangkan usia, Allah anugerahkan kesihatan dan kelapangan, dan Allah meletakkan kita berada di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambung muka surat 23. Baris satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kat dia kan? Kalau 1, 2, 3 kat? Ada. Oh, kita berhenti tak kena stesen. Maksudnya kita masih lagi dalam kisah pengembaraan Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir ataupun Khidir. Setelah mana Nabi Musa memberi ucapan yang menyebabkan ada soalan kepada Nabi Musa, siapakah yang lebih alim daripada kau bermasalah? Nabi Musa kata, tak, akulah yang paling alim. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah, ada seorang lagi yang lebih alim. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk mencari orang yang lebih alim daripadanya, iaitu Khidir. Kita dah baca macam mana Nabi Musa jumpa dengan Khidir alaihissalam. Dan apabila Nabi Musa jumpa Khidir alaihissalam, Nabi Musa pun mendaftar dirinya untuk menuntut ilmu dengan Khidir alaihissalam. Khidir memberi syarat nak menuntut ilmu dengan Nabi Khidir ini. Nabi Khidir bagi syarat kepada Nabi Musa, iaitu sabar. Nak ilmu boleh, kena sabar. Macam kita kan, nak menuntut ilmu, syarat utamanya adalah sabar. Nabi Musa membuat pengakuan, satajiduni insyaAllah, InsyaAllah engkau akan dapati aku ni adalah sabiran, orang yang sabar. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menderhakai perintah engkau, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Jadi itu syarat yang pertama, kena sabar. Dan Nabi Musa pun buat pengakuan, aku akan menjadi orang yang sabar. Syarat yang kedua, kita tengok muka surat 23 atas sekali. Qal fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Syarat yang kedua, jika engkau ikut aku, kata Khidir, fala tas'alni, jangan kau tanya tentang sesuatu pun yang aku lakukan. Itu syarat kedua. Sedangkan kita dah belajar syarat untuk ilmu ni kena tanya. Jadi cara nak tanya guru, kena tanya guru. Waktu mana nak kena tanya? Tengok-tengok cakap kan, ataupun permulaan tak ada tanya lah, ataupun penghujungnya. Ada ilmu yang kena tanya direct. Ilmu apa? Ilmu bahasa Arab.
Ilmu bahasa Arab tak faham tu akan tanya, akan tanya. Lain-lain ilmu dah tanda lu ujung tak pergi tanya. Sebab lain-lain ilmu ni dia tak susah ya. Jadi Nabi Khidir kata syaratnya jangan tanya aku sesuatu pun kau dapat. Hatta uhdisalaka min zikra, hingga aku cerita bagi engkau daripadanya sebutan kerananya. Maka menerima Musa akan syaratnya kerana ramai ada murid serta guru. Jadi jangan tanya sampailah Khidir akan sebut sebab apa aku lakukan sesuatu ini. Itu merupakan pengajaran. Jadi sebelum aku sebut hanya tanya. Jadi Nabi Musa bersetuju dengan dua syarat. Syarat yang pertama siapa? Syarat yang kedua dengan tanya. Sampai ke guru dia apa. Kata kitab ni Nabi Musa terima kerana ra'i. Ra'i ada murid serta guru. Jadi di antara adab seseorang murid terhadap guru, iaitu dia mematuhi perintah gurunya, iaitu jangan tanya selagi mana dia tak tahu. Maka bermulalah pembelajaran Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Fantalaqa hatta idza rakiba bis-safinah. Maka berjalan keduanya ni apa? Nabi Khidir dengan Musa pada tepi laut cari perahu. Hendak jemerang. Kan? Hendak jemerang bahasa Arab. Kalau bahasa baku kan? Menjeberangi ni. Jadi Nabi Musa dan Khidir cari perahu untuk jemerang. Perahu ni tuan-tuan adalah kata as-safinah. As-safinah tu perahu. Fantalaqa hatta idza rakiba fis-safinah. As-safinah tu perahu. Hingga apabila naik keduanya pada dalam perahu. Jadi cari-cari dah jumpa perahu. Apabila jumpa perahu, tapi dia jumpa perahu ni dengan tempat apa? As-safinah dia adalah kapal besar. Dan dia bagaimana? Dia ada dua besar dia tak bawa barang. As-safinah tak bawa main taksi tu kan. Ini as-safinah. Jadi apabila jumpa as-safinah dan mereka dua pun naik sampai di tengah lautan, khoro ditepuk pula. Ini pelajaran yang pertama ni. Sampai di tengah lautan, Nabi Khidir tepuk kapal. Khoro dia tulis ni. Dia mengoyak. Goyak dan mengoyak. Ditarik tepi kayu. Mengoyak akan dia oleh Khidir. Khidir dia goyak satu tepi kapal dengan dibuang satu papan atau dua papan daripada sebelah air dengan kapok ketika sampai tengah air dalam. Tengah-tengah lautan yang dalam tu, waktu itulah Nabi Khidir buang satu ataupun dua papan. Qal ketika itu Nabi Musa tengok. Kata baginya oleh Musa, tengok ni pada pelik. Tak sadar apakah jangan tanya. Tapi apa dia pelik ni kata apa? Ilmu laduni. Dan hang tak tahu ilmu Musa, aku tahu. Jadi Nabi Musa tengok, Nabi Musa kata apa? Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Adakah engkau koyak akan dia hendak beri tahap ahli? Maksudnya hai Musa, hai Khidir, adakah engkau koyakkan dinding ini untuk menenggelamkan orang yang ada dalam kapal tersebut? Sungguh telah engkau datang akan sesuatu yang besar. Tuhan,
laqad kita syai'an imra, sungguh telah engkau datang akan sesuatu yang besar. Hai Khidir, hang buat macam ni, hang telah melakukan satu perbuatan yang besar dosa. Di sudut ilmu zahir, ilmu syariat memang dosa besar. Tapi di sudut ilmu batin kita tak tahu. Hanya diberitahu kepada Nabi Khidir. Diriwayat bahawa diceritakan macam-macam tu, bahawa air tidak tiada masuk akan dia apabila dia dibuang tepi tu, air tak masuk. Dan bahawa Musa tak kala lihat demikian itu, ambil kainnya sumbat akan dia. Nabi Musa tengok Nabi Khidir, dia koyakkan satu papan di depan, dia buang bajunya. Dalam riwayat yang ada, dia buang bajunya. Di situ dia ambil satu kain yang pada dia tu, dia palamkan, dia tampukkan, dia tahan kepada ayat masuk. Qal ni kata Khidir. Dan Nabi Khidir berkata, Qal alam aqul innaka lan tastati'a an sabr. Apa Nabi Khidir kata? Bahasa kita kata, tu dia lah, aku kata dah, hai Musa, memang tak ikut aku. Hang tak mampu menjadi orang yang sabar, lah hang tegur aku lah. Tiadakah aku kata, engkau tidak kuasa, tak mampu, serta aku itu sabar. Hai Musa, hang memang tak mampu nak ikut aku ni, hang memang tak sabar. Jadi Nabi Musa, dia telah melanggar satu perintah. Dia mempertikaikan perbuatan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, bertadak hang tak mampu. Jadi adab seorang guru, adab seorang anak murid, apabila ditegur oleh gurunya, maka dia kena mengungkapkan kata-kata kemaafan dengan melapangkan memang dia insaf. Tuan-tuan waktu itu, aku akan tanya Nabi Musa kata-kata minta maaf kepada Khidir. Qal la tu'akhizni bima nasitu. Kata Musa, jangan engkau ambil akanku dengan barang yang aku lupa. Jadi aku lupa. Jadi tuan-tuan, lupa ni tadi kata apa? Memang tak ambil tindakan. Hidup lupa apa ni? Hidup apa? Hilang. Tiga-tiga ni tadi dah. Jadi kalau guru tanya, tak boleh jawab, apa lupa? Dia tahu apa yang lupa, dia dapat manusia. Jadi Nabi Musa la tu'akhizni bima nasitu. Yang berkira lah, aku lupa dah macam. Jadi dia kata, barang yang aku lupa daripada taslim. Taslim ni maksudnya menerima tanpa soal. Kan Nabi Musa kata dah, ikut aku, fala tas'alni an syai'in. Jangan tanya aku sesuatu pun. Dalam pertama dia dah tak lalui. Dia kata apa? Yang daripada taslim, penerimaan yang tidak ada persoalan dia lupa. Dan jangan ingkar atas aku itu, janganlah kau jadikan sebagai satu perkara yang menyebabkan aku disingkirkan daripada manusia. Wala turhidni min amri usra, dan jangan engkau berarti aku dari kerjaan aku itu akan yang payah-payah. Jadi Nabi Musa kata Nabi Khidir, janganlah tunjukkan sesuatu yang menyebabkan kerja aku ini menjadi payah. Sebab apa? Sebab sampai kapal yang elok tiba-tiba pergi koyak, apabila ditegur, salah pokoknya. Jadi jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan aku ni jadi payah nak ikut hang, wahai dia. Jadi masyaqqah ni payah. Ulang balik. Jadi masyaqqah ni maksudnya susah, payah. Pada bersahabat aku akan digau. Arti engkau perbuat akan daku dengan bermaaf-maaf dan mudah-mudah. Jadi apabila aku melakukan kesalahan, kau maafkan aku, dan janganlah buat perkara-perkara yang menyebabkan aku jadi susah untuk bersahabat dengan engkau, wahai Khidir. Jadi
Pelajaran yang pertama, ketika mana sampai Safinah diteguh, Nabi Musa telah pun datang kerana dia bertanya sebelum diberitahu. Yang kedua, Fantalaqa, maka berjalan kedua-dua. Fantalaqa ni tuan-tuan makna dia, maka berjalan kedua-dua. Kedua-dua ni merujuk kepada Nabi Musa dan Khidir. Kedua-dua ni tak mana? Tuan-tuan faham? Fantalaqa, maka berjalan kedua-dua. Kedua-dua tu tak mana tuan-tuan? Satu malam satu bahasa Arab. Sebab kalau ni kita ada jumpa perkataan fantalaqa 3 kali. Makna dia apa? Maka berjalan kedua-dua. Kedua-dua di dalam bahasa Arab tuan-tuan, huruf alif yang terakhir. Fantalaqa, maka telah berjalan kedua-dua. Dua tu adalah huruf alif. Huruf alif tu menunjukkan dua orang. Tuan-tuan tu kadang-kadang kalau baca tanpa mat, maka dia kurang satu huruf, menunjukkan dua orang. Macam kita baca tabat yada. Tabat yada. Yada tu ya dan alif. Dua tangan. Dua kat mana? Kat alif. Di fantalaqa, maka berjalan kedua-dua Musa dan Khidir, kemudian keluar daripada perahu itu. Jadi keluarlah daripada perahu, mereka akan meneruskan perjalanan. Jadi perahu itu walaupun diteguh, dia selamat. Hatta idza laqiya ghulaman, hingga apabila bertemu kedua-dua akan seorang budak. Ghulam ni makna dia budak. Kan? Orang Pakistan ramai nama ghulam. Kan? Ghulam. Tapi kalau bagi kita ghulam, jangan terseronok. Ghulam ni makna apa? Budak yang belum balik. Kan? Kita kata ada orang ghulam, dia seronok. Ghulam adalah budak yang belum balik. Mereka jalan sampai mereka berdua bertemu dengan seorang ghulam, budak yang belum balik, yang seelok-elok muka. Budak ni yang belum balik, handsome orangnya, bermain serta budak-budak yang 10 orang. Jadi budak ni yang handsome, dia sedang bermain dengan budak-budak yang lain yang disebut ini seramai 10 orang. Tengok budak ni duk main ni, mai Khidir dan Nabi Musa, faqatalahu, Khidir bunuh budak ni. Maka bunuh akan dia oleh Khidir dengan sebelahnya. Dalam Al-Quran sebut faqatalahu, maka dia Khidir bunuh akan budak itu. Cara bunuh dia tak ada. Jadi dalam kitab dia kata apa? Cara bunuh dengan sebelahnya, atau kepok kepadanya, atau hempas kepadanya dengan titik. Dia bagi tiga. Betul tu ni, banyak kaul. Apa kaul ni? Banyak pendapat. Cara sebelah ni banyak pendapat. Al-Quran sebut faqatalahu, Khidir bunuh akan budak tu. Cara bunuh Al-Quran tak apa. Ulama sebut mungkin sebelah, mungkin kepok kepala, mungkin tempat kepala budak ni digigit. Qal, bunuh orang ni tuan-tuan, terus tanya. Qal, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, kata Musa, adakah engkau bunuh nyawa yang suci belum balik dengan tiada bunuh orang? Hai Khidir, nak kata Nabi Musa petikai ayat kedua ni. Sebab apa hang bunuh dia? Sedangkan dia belum balik, dengan dia juga tak pernah bunuh orang budak ni. Sebab apa hang bunuh dia? Sebab tu tuan-tuan dalam Al-Quran tu bi ghairi nafsin. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin. Adakah engkau bunuh satu jiwa yang bersih, tak ada dosa, bi ghairi nafsin?
dia pun kata, dia pun tidak pernah bunuh orang lain. Bermakna dia memang tidak ada kesalahan. Tiba-tiba hampir bunuh dia. Nabi Musa bertikai. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh telah engkau datang akan suatu yang mungkar. Contoh dalam kitab dia jatuh huruf kan. Akan datang akan suatu dia terjemah syai'an. Syai'an sesuatu. Sungguh telah engkau datang akan suatu yang mungkar Khidir. Jadi kata Nabi Musa, hai Khidir, hang bunuh ni bermakna hang telah melakukan satu perkara yang mungkar. Kan bunuh orang ni apabila orang itu murtad, benar. Apabila orang itu bunuh orang, benar. Apabila orang itu berzina dan dia pernah berkahwin, itu boleh di antara kesalahan yang dibunuh. Tiba-tiba budak ni yang masih lagi belum balik tanpa ada kesalahannya terus hang bunuh, maka hang melakukan satu perkara yang mungkar. Nabi Musa menghukum disuruh hukum syariat. Kata Khidir kepada Nabi Musa, qal alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini masuk juz yang ke-16. Ini masuk juz yang ke-16. Kata Khidir, tiadakah aku kata bagi engkau bahawa engkau tiada kuasa serta aku itu sabar. Jadi Nabi Khidir ulang balik kata-kata dia. Itu hang Musa memang hang tak sabar untuk sebab apa? Setiap kali aku melakukan sesuatu, hang terus praktikan. Contoh bagi di sini kata-kata Nabi Khidir yang kedua ni Allah letakkan kata-kata laka. Qala alam aqul laka. Ayat yang atas tadi tak ada laka. Yang atas tadi qala qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang ini adalah laka. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata ahli tafsir adalah bagi tujuan untuk ulangi yang nak menguatkan lagi bahawa memang saya Musa memang tak layak, tak mampu untuk ikut aku. Memang tak akan sabar. Nabi Musa kata lagi. Nabi Musa kata dalam ucapan dalam kata-kata minta maaf dia. Qal in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Kata Musa, jika aku tanya lagi, lepas ni kalau aku tanya lagi, hai dia, akan dikau daripada sesuatu, kemudian daripada ini pula, maka jangan engkau bersahabat akan aku lagi. Jadi kalau lepas ni aku tanya lagi, hai dia, tak perlulah kawan aku lah. Kena buang aku lah. Akan singkirkan aku dari menuntut ilmu. Sungguh telah engkau beri sampai pihak aku itu uzur pada bercerai kau. Jadi banyak kali dah Nabi Musa kata, kalau lepas ini aku tanya lagi, maka tak perlu kawan aku dah. Dan sudah sampai masanya untuk uzrat, aku mengundur diri. Dia tulis di sini, sampai masanya untuk kita bercerai. Maksudnya berpisah. Yakni jangan engkau tinggal aku ikut akan engkau lagi. Jadi yang keduanya perbuatan Khidir, bunuh seorang budak yang belum balik. Maka Nabi Musa mempertikaikan. Selesai saja. Fanqalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Maka berjalan kedua hingga apabila datang kedua akan ahli qaryah. Berjalan sampai satu kawasan perkampungan. Sampai satu kawasan perkampungan, dia tulis di sini kampung Antiokhia. Kampung Antiokhia ni tuan-tuan di mana? Boleh ke jauh? Kampung Antiokhia ni kita belajar kita baca surah Yasin. Kemudian belajar tentang
hamba utusan Nabi Isa ke satu kampung, yang kampung yang namanya Antioquia, rajanya yang zalim. Kampung ni tuan-tuan, Antioquia ni dikatakan dia terletak di antara Turki dan Syria. Turki dan Syria. Dan satu lagi kaul kata, kampung ataupun negeri Antioquia ni sudah tidak ada dalam peta dunia, kerana dia dihancurkan oleh Allah disebabkan penduduk kampung ini telah membunuh Nabi, menyebabkan Allah murka kepada penduduk kampung, dan kampung itu sendiri dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan dalam kitab ini, Nabi Musa dan Khidir berjalan sampai di satu kawasan, satu kampung, satu qaryah yang dikatakan nama dia kampung Al-Baqiyah. Nama-nama tak penting tuan-tuan, yang penting iktibar pengajaran yang sudah cerita. Istaqama ahlaha, sampai di kampung itu minta makan kedua akan ahli qaryahnya. Sampai di kampung itu tuan-tuan lapar. Nabi Musa dan Khidir pun minta pada penduduk kampung tu minta makan. Istaqama ahlaha, mereka berdua minta makan daripada penduduk kampung tersebut. Disebutnya Riyafah. Riyafah ni tuan-tuan tetamu, jamuan satu rumah ke satu rumah. Jadi tuan-tuan, sampai di kampung tu, Nabi Musa dan Khidir pergi satu rumah minta makan. Pergi satu rumah minta makan. Sebab apa? Dia tulis ni rumah kemudian rumah, sebab seorang pun tak mau bagi makan. Fa'abau ayyudayyifuhuma, kesemua penduduk kampung itu enggan untuk menjadikan mereka berdua sebagai tetamu. Kan kita kalau pergi rumah orang jadi tetamu, tetamu 3 hari. Jadi mereka ni pergi kampung ni, seorang pun tak mau terima apa kata. Jadi nak bagi makan tak ni sebab tidak diakui sebagai tetamu. Maka menegak mereka itu bahawa memberi jamuan keduanya. Jadi semua tak mau bagi. Semua tak mau bagi makan. Tengah duk cari rumah siapa-siapa yang nak layan bagi makan mereka berdua ni. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha, maka dapat keduanya padanya kampung itu jidar. Jidar ni maksudnya dinding panggil jidar. Benteng. Di sini tulis apa? Jidar, dia tulis bina batu. Benteng. Tengah duk minta makan dah orang ni. Mereka ternampak, mereka berdua, Nabi Musa dan Khidir nampak satu jidar, dinding tembok yang besar, ayat kotor, dia hampir terbalik. Jadi menghendaki bahawa jatuh ia kerana cenderungnya. Jadi jidar yang besar itu, dinding tembok itu yang besar itu, Nabi Musa tengok, Khidir tengok, dah condong nak itu. Dia tulis di sini besar berapa mana? 100 zirah. Zirah maksudnya hasta. Tinggi dia 100 zirah, 100 hasta. Lebar 50 zirah, 50 hasta. Panjang 500 zirah, 500 hasta. Tuan-tuan, tak perlu tahu lah, tapi tahu ni lebih hebat tak solat pasal ni. Penghujung tahun dah ni. Tak solat saja lah. Fa'aqamaha, maka diberi perbetul akan dia oleh Khidir dengan tangannya. Jadi Nabi Khidir tengok saja dinding tu nak runtuh. Pada masa yang sama dia lapar, minta makan orang tak bagi, dan runtuh maka dia tolong. Fa'aqamaha, dia perbetulkan, apa perbetulkan, dirikan kan, qomat, iqamah, diri yang mana nak sayang, kita qomat, sebab tu kita baca sepak kan, waduh qomat dah, iqamah, berdiri batu sama. Jadi Nabi Musa dan Khidir
Khidir terutamanya memperbetulkan dinding yang condong nak terbalik tu dengan tangannya. Nabi Khidir yang mengatakan qal law syi'ta lattakhasta alaihi ajra. Nabi Musa kata, tengok-tengok hang lapang minta makan kepada orang tak bagi ambil dulu pula, sepatutnya hang boleh ubah. Nabi Musa kata law syi'ta lattakhasta alaihi ajra. Kata Musa, jika engkau kehendaki, nescaya engkau ambil atasnya upahan. Kalau hang nak Musa, hang boleh ambil upah. Sebab apa? Sebab mereka itu tiada beri jamuan kepada kita. Kita pun kita minta berkat lagi, tapi kita tolong, kita boleh cas untuk perkhidmatan tersebut serta hajat kita kepada makanan. Kata Nabi Khidir, qal, rupanya kata-kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir rupanya salah. Kata Khidir, hadza firaqu baini wa baini. Inilah waktu bercerai antara aku dan antara engkau. Jadi inilah waktunya untuk kita berpisah. Sebab apa? Aku pertikaikan 3 kali. 3 kali perkara aku buat, aku pertikai. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Lagi aku khabar akan dikau dulu wabaklah daripada bercerai dengan takwil wajah dan serta barang yang tiada engkau kuasa atasnya, sabar. 3 perkara yang dahulu itu. Di sakudah piuka hai Musa, la aku nampakkan. Nampak tak? Takwil. Sebab apa aku buat. Dulu aku kata dah, hang ni memang tak mampu sabar. La aku nampakkan. Sebab apa? La adalah waktu perpisahan. Waktu dulu, saya kata tuan, Nabi Musa tak boleh dalam pembelajaran. Dia dibuang di tengah pembelajaran. Contoh masa tak buang. Jadi Nabi Musa kata Nabi Khidir, sekarang masanya untuk kita berpisah dan aku nak terangkan hang satu-satu. Sebab apa aku melakukan perbuatan tersebut. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu yang aku tebuk itu, sampan perahu yang bola-bola tebuk tu, maka ada ia bagi segala miskin. Dalam perahu itu adalah orang miskin. Berapa ramai? 10 orang. Dalam Al-Quran tak sebut 10 orang juga. Dalam Al-Quran sebut 5 sakin. Perahu itu, sampan itu, safinah itu hak milik orang-orang miskin. Kita tulis jumlah dia 10 orang. Mereka buat apa? Ya'maluna fil bahri, berbuat kerja ambil tambang mereka itu dalam laut. Jadi mereka digunakan safinah itu, perahu itu ambil upah tambang dalam laut. Dia tulis pula laut mana? Dalam laut Parsi, pergi ke Rum. Pergi ke Rum. Jadi perjalanan di antara Parsi ke Rum. Berapa jam je ni? Parsi ke Rum berapa jam? Saya tak itu tengok. Sakit 5 orang. Kita tak ada keluhan dalam perahu tu. Yang sakit tu 5 orang. Ambil tambang 5 orang. Jadi kehidupan mereka itu. Jadi sebab apa hai Musa aku tebuk safinah itu? Kerana safinah itu adalah hak milik orang miskin. Mereka gunakan safinah itu bagi tujuan cari makan, bagi tujuan kerja. Fa aradtu an a'ibaha, maka aku menghendaki mengaitkan dia. Maka aku menepuk, itu disebut mengaitkan. Mengait ni bagaimana? Merosakkan. Maka aku merosakkan safinah itu, tujuannya apa?
wa kana wara'ahum malikun ya'kulu kulla safinatin ghasba. Dan adalah hadapan mereka itu raja kafir. Jadi kata Nabi Khidir, sebab apa aku merosakkan safinah itu? Sebab nanti di hadapan ni, di hadapan maksudnya apa? Selepas parking sampai di pengkalan. Sampai di pengkalan tu ada seorang raja kafir ambil perahu yang baik. Raja itu dia akan ambil perahu sampan-sampan yang elok-elok, yang baik-baik, rampas, maka aku koyak akan dia itu supaya ditinggalkan, tiada ambil. Itu tujuannya. Sebab apa aku koyak, sebab apa aku rosakkan, tujuannya adalah di depan sana tu adanya raja yang kafir, dia akan rampas perahu-perahu yang elok-elok. Jadi apabila tak elok, maka raja itu pun tak akan ambil. Itu jawapan yang pertama. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun budak yang aku bunuh itu, maka adalah dua ibu bapanya mukmin. Ditulis di sini mukmini. Ada tulis ni tahu ini tidak? Dia buat. Dah buat dia jawab. Dia jawab. Boleh baca ada dua, tapi kalau baca nak baca mukminin pun boleh, nak baca mukminai pun boleh. Bukan pun boleh. Mana satu salah tu? Mukminai kan mukminin. Mukminai yang bukan mukminin. Kalau kita bacakan mukminin, ramai yang beriman. Hak ni dah ada dua yang beriman. Apa? Ayah kepada budak itu yang dibunuh tu, ayah mereka berdua. Ayah dia ni dua, ibu bapaknya dua-dua beriman. Jadi mukminai, jangan baca mukminin. Jadi dan adapun budak yang aku bunuh itu, maka adalah dua ibu bapaknya mukminai. Kedua-duanya adalah orang yang beriman. Maka kami takut. Dia bilang kami tu kan. Baca apa dia? Maka kami takut. Perkataannya fa khashina. Maka kami takut. Siapa kami di situ? Khidir menggunakan ganti nama kami. Kami seorang ramai. Ramai. Tetapi tuan-tuan dalam bahasa Arab, kalau seseorang itu dia mengistilahkan dirinya kami, bermakna dia cakap dengan anak buahnya. Ataupun dia cakap dia itu orang asal, cakap Allah. Dia raja, cakap kepada Allah. Allah cakap dengan manusia, dengan makhluk, menggunakan kalimah kami. Jadi Nabi Khidir menggunakan istilah, Allah menggunakan Nabi Khidir kata kami. Fakhashina, maka kami yakni Khidir kata apa? Kami takut bahawa menjatuh ia akan keduanya pada sesat dan kafir. Jadi tuan-tuan, budak ni disebut sebab apa Nabi Khidir bunuh dia? Sebab budak ni dilahirkan dalam keadaan dia kafir. Allah telah tetapkan dia akan mati kafir. Jadi kata Imam Al-Alusi, dia kata ini Allah jadikan sebagai jadikan satu cerita. Jadi budak ini dilahirkan dan dia akan dimatikan dalam kafir. Maka Nabi Khidir bunuh dia, bimbang takut budak ini apabila balik, apabila besar nanti dia akan membawa kedua ibu bapaknya menjadi kafir. Sebab apa? Dengan sebab kasih keduanya akan dia, maka ikut kedua-dua akan dia. Jadi sebab apa ayah ibu bapa ni akan ikut cakap anak? Sebab dia terlalu kasih. Contoh faham? Jadi sebab apa Nabi Musa bunuh dia? Nabi Muhammad bunuh budak tu? Sebab budak ni dikatakan dilahirkan kafir dan mati kafir. Sebelum dia balik,
Nabi Khidir bimbang, dia akan ajak anak, dia akan ajak ibu dan ayahnya juga menjadi kafir kerana dengan sebab kasih keduanya kepada anak tersebut. Dan kita anak balik masuk sikit dekat. Mula nak mudik ni ya. Anak balik dia dah projek buat tak bulan ni, kita berubah. Kerana kasih percaya kepada anak. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Maka kami kehendaki bahawa ganti keduanya. Nabi Khidir kata. Lepas Nabi Khidir bunuh budak tu, Nabi Khidir kata apa? Maka kami kehendaki bahawa ganti keduanya oleh Tuhan keduanya akan terlebih baik daripadanya budak itu. Jadi Nabi Khidir berdoa mengharapkan Allah ganti balik anak kepada dua pasangan. Sebab apa? Anak yang telah dibunuh, Allah ganti balik anak yang lain, yang lebih baik daripada budak itu, lebih soleh dan terlebih hampir rahmat kasih sayang, berbuat baik kepada ibu bapanya. Jadi tuan-tuan, Nabi Khidir berdoa semoga Allah ganti balik kepada dua pasangan anak yang lebih baik, yang soleh, yang berbuat baik kepada ibu bapanya. Maka ganti Allah bagi keduanya seorang anak perempuan. Jadi pasangan suami isteri ini yang anaknya dibunuh, sampai satu masa Allah takdirkan dia dapat anak perempuan. Anak perempuan ini pula berkahwin seorang nabi. Anak perempuan ini pula ditakdirkan Allah dia berkahwin dengan seorang nabi. Maka dapat anak seorang nabi. Lepas anak perempuan dia kahwin dengan seorang nabi, dia pula dapat cucu. Cucu itu juga dilatih menjadi nabi. Maka hidayah Allah dengannya akan umat. Jadi apabila keturunannya baik-baik, maka anak-anak dia ini akan memberi jalan petunjuk kepada umat manusia mana jalannya yang benar. Kata Qil, kata satu pendapat, dapat anak 12. Ini pendapat yang kedua ni. Dia dapat anak 12 orang. Allah ganti dengan 12 orang anak. Dari dapat anak 12 nabi. 12 orang tu menjadi nabi. Dan kata setengah 70 nabi. Maka hendaklah redha oleh hamba dengan hukum Allah Ta'ala, kerana qada Allah pada yang dibenci itu terlebih baik bagi orang mukminin daripada kehidupan pada yang dikasih. Maka ibu bapa budak itu sangat kasih kepada anaknya yang Khidir bunuh. Tuan-tuan, apabila anak dibunuh, maka ibu bapa ataupun siapa-siapa pun dia akan rasa benci kan? Dia akan rasa tak suka, rasa tak seronok, rasa benci kepada perbuatan tersebut. Dia kata di sini, orang yang beriman ini dia akan menerima ketetapan Allah. Dia tak akan benci ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana perkara yang dibenci itu, perkara yang ditetapkan dia benci itu, kemungkinan lebih baik daripada apa yang dia tak sangka. Dia marah anak yang dibunuh, rupa-rupanya Allah takdirkan dia dapat anak yang lebih baik daripada anak yang dibunuh. Dia ditakdirkan keturunan dia pula menjadi nabi. Sebab itu Nabi kata, la yaqdillahul mu'mina qada'an illa kana khairan. Tidak ada satu ketetapan pun kepada orang yang beriman melainkan di situ ada kebaikan. Semua perkara yang ditetapkan kepada orang yang beriman mesti di sana ada kebaikan. Asa an taqwa syai'an wa huwa khairun.
Mudah-mudahan apa yang kamu benci itu adalah baik bagi kamu. Satu lagi tak? Saya baca cepat lah ni nak bagi cerita ni habis. 3 kali tak habis-habis. Yang dapatlah sebab apa dia bunuh? Yang ketiga. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan ada pun jidar. Apa dinding yang dah jatuh tadi? Bina yang aku perbetul itu, maka ada ia bagi 2 orang anak yatim lelaki pada negeri itu. Jadi sebab apa aku memperbetulkan dinding yang jatuh? Sebab apa jidar itu adalah hak milik 2 orang anak yatim. Hak milik 2 orang anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan adalah pada bawah dinding itu simpanan bagi keduanya. Bawah tembok itu ada harta karun. Yang kita bahas ni, keduanya emas perak yang ditanam. Jadi dalam bawah tembok itu ada harta karun, ada emas dan perak yang ditanam oleh bapa kepada 2 orang anak yatim lelaki tersebut. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapa keduanya soleh. Maka dipelihara keduanya dengan soleh bapaknya pada diberi kedua dan harta. Itu tuan, bapak yang soleh dia meninggal, hartanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh dipelihara. Jadi harta tersebut dipelihara sebab apa? Kalaulah Nabi Khidir tidak memperbetulkan tembok itu, kemungkinan dia akan jatuh dan harta itu akan diambil orang. Maka harta itu tidak akan mendapat kepada 2 orang anak yatim. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, maka menghendaki Tuhan akan bahawa sampai kedua itu akan kuat cerdik keduanya. Maksudnya apa? Allah berkehendakkan supaya 2 budak anak yatim itu sampai ke umur cerdik, sampai ke umur baligh, barulah mereka akan dapat menikmati akan menikmati harta peninggalan tersebut. Wa yastakhrijakan dahuma, maka mengeluar kedua akan simpanan kedua itu. Jadi sampai umur cerdik barulah mereka boleh mengeluarkan harta tersebut. Rahmatan min rabbik, kerana rahmat daripada Tuhan kau. Riwayat yang lain bahawa Allah Ta'ala pelihara bagi orang soleh itu 7 keturunan anak cucu. Itu tak kebaikan kelebihan orang menjadi orang soleh ni. Allah akan jaga 7 keturunan. Allah akan pelihara 7 keturunan orang yang soleh. Jadi 3 perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang memang menyalahi hukum syariat. Tepuk sampan, tengok orang duduk tengah-tengah laut, bunuh budak tanpa ada kesalahan, dan juga memperbetulkan dinding pada masa yang sama orang terpilih mereka berdua. 3 perbuatan ini wa ma fa'altuhu an amri, dan tiada aku perbuat, kata Khidir, akan dia daripada kerjaan aku. Ikhtiar. Bukan aku yang buat, bukan dengan ikhtiar aku, tetapi aku perbuat dengan suruh Allah. Yang sebenarnya Allah lah yang perintah aku melakukan 3 perkara, dan ilhamnya Allah yang suruh, dengan Allah memberi ilham pada koyak perahu dan bunuh budak dan perbetul jidar, perbetulkan dinding. Ketiga-tiga perkara itu yang sebenarnya adalah Allah ilhamkan kepada aku. Inilah yang disebut sebagai ilmu ladunni yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Musa
Allah bagi kepada Khidir alaihi salam. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah takwil wajah. Itulah takwil yang sebenarnya, barang yang tiada engkau kuasa atasnya, hai Musa. Inilah takwil yang sebenarnya, perkara yang tidak tak mampu atasnya, iaitu sabar itu. Dan tak kala hendak bercerai Musa, berpisah Nabi Musa dan Khidir, kata Nabi Musa, wasiat akan jatuh. Jadi apabila dia nak berpisah dengan gurunya, dia minta wasiat. Begitu juga kita kalau nak berpisah dengan orang-orang yang alim, dengan guru-guru kita, maka kita kena minta wasiat untuk dia pesankan kepada kita sesuatu perkara yang akan kita buat, yang akan kita amalkan. Jadi Nabi Musa minta sesuatu wasiat kepada Khidir. Maka kata Khidir, maka Nabi Khidir pun mewasiatkan kepada Nabi Musa beberapa wasiat. Tuan-tuan baca di rumah. Minggu depan main baca tempat saya. Dia tidak ada baring. Kita baca dulu. Buku ini saya baca. Yang pertama nak baca macam mana? Kaf nun. Setiap bulan Jumaat tuan-tuan baca lah. Kun. Kun basaman wala takun dhahakan. Tuan-tuan ini bahasa tak? Kun basaman wala takun dhahakan. Hendaklah ada engkau itu banyak senyum. Hai Musa, kena banyak senyum. Jangan ada basam kan. Sebab tu orang yang ngaji di depan kena senyum ni. Di muka basam. Dia pergi surau dia betul depan dia muka basam dia yang banyak orang. Jadi senyum sikit. Kun basaman. Hendaklah ada engkau itu banyak senyum. Dan jangan banyak gelak. Gelak tak tengok ni. Wala takun dhahakan. Jangan menjadi orang yang banyak gelak. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wada' lil hajah lil jah. Ada tinggal banyak lama. Wada' lil jajah wala tamshi ghaira hajah. Wada' lil hajah, dia bubuh titik sana. Wada' lil hajah, buang titik. Hajah bukan lil jajah. Wada' lil hajah, buang titik. Wala tamshi fi ghairi hajah. Wala tamshi fi ghairi hajah. Dan tinggal banyak melawak. Tinggalkan, jangan banyak melawak. Dan jangan berjalan pada tiada hajat, tidak keperluan. Jadi nak pergi mana-mana pun tak ada hajat, tapi mana saja pergi mana. Jadi hai Musa, hang kena tinggalkan melawak, jangan banyak melawak sangat. Dan jangan berjalan tanpa keperluan, tanpa hajat. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, wala ta'id anil khati'in. Dan jangan engkau mengaib atas segala orang yang berdosa. Jangan engkau mengaibkan orang yang banyak melakukan kesilapan. Orang yang banyak dosa, jangan engkau pandangkan dia kotor. Jangan engkau mengaibkan orang yang selalu melakukan dosa. Kemudian wasiat yang terakhir, wabki, waw. Selepas waw tu alif. Alif itu adalah hamzah wasal. Jadi bahasa Android, wabki. Kalau baca satu tu, waibki. Wabki ala khati'atika ya bna Imran. Wabki ala khati'atika ya bna Imran. Ya bna Imran. Boleh tak? Kalau nak mengaji tanda baris ni tuan-tuan, makan masa 10 tahun tak baik. Tapi tuan-tuan baca Quran, Quran ada baris. Kalau nak baca kitab apa baris ni, nak ngaji ni pun dia nasahkan, tapi dia hukum kita lah 10 tahun tak ada. Jadi wasiat yang terakhir, wabki ala khati'atika ya bna Imran.
dan menangisi dan menangis olehmu atas dosa engkau wahai wahai anak Imran. Anak Imran yang merujuk kepada Nabi Musa bin Imran. Jadi wasiat terakhir, wahai anak Imran, tangisilah atas kesalahan yang kau lakukan. Tangisi dalam satu arti kata bertaubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi malam ni selesai cerita kisah yang ketiga dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah Nabi Musa dan juga Khidir. Dalam Nabi Musa mencari ataupun menuntut ilmu, di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam kisah ini iaitu jangan sombong dengan sedikit ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Apabila Nabi Musa mengakui dialah yang paling alim, akhirnya Allah tegur dia. Ada lagi orang yang lebih alim. Yang kedua, apabila dengar orang ada di sekitar kita orang yang alim, maka kita lebih cari dan kita menuntut ilmu dengan orang yang alim itu. Kemudian banyak perkara adab-adab dalam kita menuntut ilmu, antaranya hendaklah menjadi penuntut ilmu yang sabar. Dan memang menuntut ilmu ni dia memakan masa yang begitu lama, dan dia banyak cabaran-cabaran yang dia akan hadapi. Dan menuntut ilmu di antara perkara yang untuk mendapat ilmu adalah bertanya. Kan kita belajar ni kita akan dapat sertifikat. As-su'al nisful ilm, soalan merupakan sebahagian daripada ilmu, tetapi kena tahu cara guru itu, cara dia menerima soalan bila awal kan tercontoh ataupun akhir. Mudah-mudahan kita akan menjadi penuntut ilmu sebagaimana yang ditunjuk ajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa AS dan kisah yang kita tahu ada